Okey, harap-harap semuanya masuk dengan sempurna lah. Kita sekarang sedang bersiaran secara langsung dari lokasi rahsia. Lokasi rahsia. Sebab nama pun Silat Maya. Jadi bersama dengan saya, Azrul Afandi Sobri, founder ataupun yang menguruskan channel Silat Malaysia untuk bagi pihak pesaka Malaysia. Bersama dengan saya, inilah dia, siapa tak kenal. Sila perkenalkan diri anda. Saya Kamarul Arifin Abdul Latif, Setiausaha Teknikal Pusaka Pusaka Malaysia. Okey, tapi sebelum kita teruskan sesi live kita pada malam ini, kita nak sembang pasal keputusan kejuaraan Festival Silat Maya yang diadakan dalam tempoh PKP. Betul. Tapi sebelum tu kita mungkin minta kawan-kawan siapa yang dah ada ni minta tolong. Ni Khalid Rezwan. Dia dah bagi salam ni. Dah bagi salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kita tengok keluar tak komen dia. Keluar komen dia. Jadi mungkin Khalid Rezwan boleh bagi komen. Fat D ke boleh bagi komen tentang macam manakah kualiti audionya. Korang dengar dengan clear ke? Dengar dengan sempurna ke? Ada masalah ke? Ataupun apa sahaja sebab kita first time kita buat secara live streaming. Hal-hal pesaka ni secara live streaming secara proper macam ni. Jadi mungkin mereka yang mendengar ni boleh bagi komen. Ataupun yang pertama sekali, jangan lupa tekan butang share. Share dulu dekat semua channel-channel, semua page-page korang, semua grup-grup yang ada dekat korang punya wall dan sebagainya untuk membolehkan ramai orang dapat masuk bersama kita pada malam ni. Malam ni kita ambil masa lebih kurang sejam untuk nak mengupas tentang kejuaraan Festival Silat Maya. Dunia Silat Maya. Yang diadakan dalam tempoh PKP. Ya, Khalid Rezwan, thank you kerana memberi respon. Azri Norman, thank you Azri Norman. Perfect. Saya pun nak share sekejap lah sementara ni. Kamarul boleh kot nak share dulu? Boleh. Nak share dulu. Kita ambil masa. Ya. Saya pun nak share dekat saya punya wall supaya orang lain dapat lihat, tonton bersama. Mana je page Pesaka Malaysia ni. Oh lama. Korang pun janganlah tengok saja. Benda ni benda yang unik. First time kita buat macam ni. Jadi kalau mereka yang sedang bersama, audio clear. Saya pun audio clear ni. Ya. Perfect audionya ni. Okey. Saya pun nak share dekat saya punya wall supaya orang lain dapat Share je. Share je. Klik share je. Tekan share. Okay. Tekan apa-apa pun right post ke. Right post. Benda ni benda yang unik. Dengar sebab suara dia masuk ni. Dia kena slow suara. Janganlah suara kuat sangat. Aduh, nampak sangat IT. Nampak sangat buta IT ni. Aduh. Okey. Maklumlah orang tak biasa. Orang first time kan. Okey, baik. Jadi cantik Johan Lani, Fat D, slow volume ke? Dengar saya nampak macam picking dah naik kau-kau ni. Jangan tipulah korang. Kalau slow volume korang kena naikkan korang punya audio. Baik. Apa pun sebelum kita sementara tunggu Cikgu Kamarul tengah share dekat dia punya wall ni, nak tarik ramai orang masuk dengan kita pada malam ni sebab dia unik first time kita buat macam ni. Yep. Apa dia? Kenapa? Tak keluar apa? Tak faham? Kita ada orang apa nama technical. Saya rasa macam semua okey ni. Okey, ada orang komen video pun jelas. Khalid Rezwan komen ada apa dia keluar jelas. Komen tu. Lepas tu Faddi slow volume cikgu. Apa yang slow? Saya rasa macam dah kuat gila dah ni. Dah nampak dia punya audionya. Baik. Sebelum kita pergi pasal keputusan keputusan Festival Dunia Silat Maya yang diadakan pada tempoh PKP. Asap rokok berterbangan ni. Siapa rokok ni? Ada efek asap ni. Baik, saya bagi ruang dulu kepada sahabat kita, Cikgu Kamarul, untuk mengulas sedikit tentang apa yang berlaku. Sebenarnya, apakah Festival Dunia Silat Maya yang diadakan dalam tempoh PKP dan kenapa dibuat secara maya ni? Mungkin Cikgu boleh silakan. Okey. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat-sahabat semua di FB, peminat silat dalam Malaysia dan Nusantara umumnya. Silat Maya sebenarnya idea asalnya adalah daripada Datuk Megat Zulkarnain, Setiausaha Agung Pesaka Malaysia. Beliau yang memberi pandangan, cadangan, dia kata memandangkan silat tak boleh bergerak aktif semasa tempoh PKP yang lalu. Malahan sekarang pun silat hanya boleh berlatih saja tanpa mengadakan pertandingan. Kalau tak silap selepas 15 Ogos baru boleh ada pertandingan. Ya ke? Selepas 15 Ogos. So, yang ada kontak kan? Yang ada kontak. Sukan-sukan ada kontak, sukan combat termasuk silat lah. Jadi idea beliau untuk mengadakan pertandingan online ni ataupun alam maya ni supaya kita dapat mencari bakat-bakat di luar sana. Sebenarnya ramai silat-silat di luar sana yang tak menyertai pertandingan. Dia hanya berlatih sendiri di rumah
tapi tak dapat menyertai pertandingan. Yeah. So kita duduk berbincang dan seterusnya idea itu dilaksanakanlah. Kita dapat penyertaan yang ramai juga daripada persatuan-persatuan silat daripada negeri-negeri seluruh Malaysia, Perlis sampai ke Sabah. So dan kita mengharapkan lagi supaya kalau kita dapat pertandingan ni anjurkan lagi akan datang, mungkin kita buat terbuka pula peringkat antarabangsa. Macam itulah kita akan teruskan lagi. Ada beberapa sahabat daripada negara Brunei, Darussalam dan juga daripada Thailand yang text message saya, boleh tak mereka nak menyertai, tapi kita permulaan ni kita beri peluang kepada pesilat-pesilat dalam Malaysia dahulu, kebangsaan dahulu, dan akan datang insya-Allah kita akan cuba tapi saya rasa yang menariknya juga baru sebab konsep alam maya ni menyebabkan membolehkan kelab-kelab ataupun orang-orang yang tinggal jauh daripada Semenanjung di Sabah Sarawak boleh hantar tim, boleh hantar penyertaan tanpa perlu nak beli tiket flight. Betul. Kan? Itu yang bagusnya sebab kita punya syarat penyertaan senang aja. Mereka cuma ada buat video yang berdurasi antara 2 minit ke 3 minit. Dan hantarkan terus ke Pesaka Malaysia. Pesaka Malaysia akan terima, masukkan hantar pun ke email Pesaka Malaysia. Kemudian kita terima, kita tapis, bukan buatnya kita buang, kita tapis mana maksudnya yang mengikut betul-betul kehendak juri yang kita akan kita jalankan dia punya penjurian lah. So semuanya kita tapis, tak ada pun satu persatuan silat yang tak ikut kita punya prosedur yang kita tetapkan. Semua mengikut prosedur, terutama SOP yang kita ketatkan, iaitu tak boleh bermain tempur, mana sentuhan, tak ada. Dia betul-betul solo, seorang buat persembahan dan satu orang lagi akan mengambil videonya pada jarak yang agak jauh. Jadi tiada kontak. Kadang mereka agak kreatif, ada yang masukkan lagu. Jadi meriah lah. Sebelum ni kalau kita tengok pertandingan tunggal, kategori tunggal, biasa bisu je. Yang ni ada yang boleh masukkan lagu. So nampak meriah sebenarnya. Dan kita juga dapat like yang banyak dalam FB Pesaka Malaysia bila kita siarkan para pemenang yang dijangka mendapat tempat 1, 2 dan 3 tu kan. Tapi yang pastinya dia orang lebih selesa kan. Dia orang tak ada pressure pasal penonton. Tak ada kan. Lepas tu dia kalau kata first time buat tak best, dia boleh ulang balik, boleh record balik. So dia boleh pilih yang the best dia punya show performance dia kan. Malahan ada beberapa pesilat, ada seorang atau 2 pesilat yang menyertai banyak kategori sebab dia tidak penat, dia terasa penat, dia cuma rakamkan satu kategori 2 minit 3 minit, nanti hari lain mungkin dia akan rakam lagi untuk kategori yang lain pula, dia hantar lagi. So dia punya jurulatif juga boleh edit sedikit, masukkan lagu dan sebagainya. Banyaklah benda-benda yang dia rasa selesa. Malahan saya lihat sebelum dia tanya dengan juri-juri yang bertugas juga rasa selesa sebab tiada pressure, tiada tekanan penonton yang ramai. Masa yang diberikan cukup untuk diorang nak ambil masa. Cukup masa yang diberikan sebab kita buat pun tempat yang selesa di Dewan, semua bermaklum di Dewan Kompleks Lincah Mahguru Ahmadin di Gombak, Selangor. Jadi tempat tu agak luas, selesa bagi pada juri juga untuk memberi penjurian yang ikut SOP yang ditetapkan. Saya difahamkan barisan jurinya pun bukan calang-calang. Kita pilih mereka yang berada sebenarnya seluruh Malaysia, tapi yang duduk di kawasan Lembah Kelang sebab kita tak nak mereka pergerakan tu agak jauh. Tapi antarabangsa lah. Tapi semua wasit juri antarabangsa. Ada juga wasit juri itu asalnya dia seorang jurulatih, tapi dia memang memegang wasit juri CJ antarabangsa. So kita invite sekali sebab dia membabitkan pemilihan bukan pertandingan biasa. Contohnya macam cabaran silat. Cabaran silat tu dia tidak membabitkan. Jadi kita perlukan jurulatih dari pandangan dia mereka sendiri. Kan melihat ketajaman, ketepatan pesilat membuat serangan dalam cabaran silat tu. Okey cikgu. Jadi apa kategori yang ditandingkan? Kita ada untuk silat seni asli ada 3 kategori utama, silat seni asli, silat seni baku dan cabaran silat. Dan dalam silat seni asli itu sendiri ada solo tangan kosong, putera puteri, kita ada tangan kosong putera puteri dan juga mengikut umur, ada 10 hingga 12 tahun, ada 13 hingga 17 tahun dan juga kita ada solo bersenjata putera 13 hingga 17 tahun. Putera puteri. Jadi yang ini menyebabkan penyertaan ni ramai. Dia ada pilihan mana anak-anak yang bawah umur 12 tahun dia boleh menyertai solo tangan kosong, tidak membahaya tanpa senjata kan. So kita tidak mahu oleh kerana kita beri ruang mereka buat persembahan sendiri,
tanpa ada orang lain, tapi takut dia mereka cedera untuk anak-anak yang bawah 12 tahun. Tapi umur yang lebih sikit, di mana yang umur 13-17 tahun ni mereka dah ada biasanya dah lama dalam silat. Dah mahir menggunakan senjata, kita benarkan. Itu pun masih main solo saja. Kita tak pernah kena bertempur untuk maklumat. Tapi yang saya nak tarik perhatian semua lah, saya kira kita mengembalikan balik nostalgia pertandingan silat zaman-zaman 90-an yang mana kategori solo tangan kosong, solo senjata diasingkan. Lepas tu orang betul-betul dapat mempersembahkan tari yang pure tari, tak hanya bermain yang baku kan. Nampakkan kreativiti pelbagai pertubuhan di Malaysia, di Sabah Sarawak juga ada dia punya keunikan dia kan. Kita ada banyak jenis silat dalam Malaysia. Kita ada, mengikut pada buku saya yang saya tulis, ada 600 lebih. Tapi saya sebenarnya lebih. Lebih daripada 1000 jenis silat di Malaysia. Dan 1000 jenis persatuan silat di Malaysia ini, mereka tak semuanya minat sukan silat itu sendiri. Mungkin mereka minat pada seni tari, minat pada persembahan. Biasanya silat kampung contohnya, mereka menyertai silat untuk mempertahankan diri. Kemudian sebagai aktiviti riadah, dia tak fikir pun nak bagi tak fikir pun nak masuk pertandingan. Tapi bila kita buka ruang sebegini, mereka minta banyaklah penyertaan yang kita dapat daripada silat-silat yang kita tak pernah dengar pun nanti. Saya akan sebutkan nanti nama-nama silat yang kita tak pernah dengar selama ini sebenarnya wujud di Malaysia. Wujud di Malaysia. Okey. Jadi saya kira untuk tidak membuang masa, kita akan selit-selit dengan komen-komen lain lepas ni. Tapi saya pasti ramai orang dah mula tak sabar nak tahu result. Hari ini kita akan paparkan 11 kategori yang ada pertandingan, sebab ada kategori yang tak ada pertandingan, maksudnya kiranya penyertaan tak cukup untuk dipertandingkan. Tapi kita ada 11 kategori yang solid yang kita boleh tayangkan pada hari ini untuk korang tengok. Kita ada buat sedikit video-video suntingan ringkas supaya korang dapat tengok siapakah yang menjuarai 11 kategori yang hadiah wang tunainya juara RM500. RM500. Tempat kedua RM300, tempat ketiga RM200. RM200. Dan sagu hati untuk pada pesilat yang dia menyertai tapi hanya kategori itu hanya seorang dia. Kita bagi sagu hati juga. Berapa tu? RM200. Jadilah. Menyertai dapat RM200. Lepas ni confirm ramai jurulatih silat yang buat baik dengan anak murid. Sebab anak murid dapat duit, dia tak tahu. Ada jurulatih silat. Ini yang specialnya. Ini yang specialnya dengan silat alam maya ni. Difahamkan ada jurulatih tak tahu pun anak murid dia hantar. Betul. Maksudnya kira sedar-sedar anak murid aku masuk game ni. Mulalah dia buat baik. Peluang dia nak sapu duit anak murid dia. Dekat situ bagusnya bila kita masuk ke FB. Sebab FB ni dia tular cepat, dia viral dengan cepat. Jadi dengan sendirinya bila orang silat yang dulu mungkin bersilat, dia berhenti sebab kerana faktor usia atau kecederaan sebagainya. Bila tengok dalam FB, ada silat alam maya. Ini satu benda yang baru. Dia boleh lihat, dia tengok. Biasanya silat dalam TV, tapi dalam TV pun sekarang tak semua program silat ada dalam TV. Betul. So kita dalam FB ni kita boleh main hari-hari kan. Betul. Ni yang Cikgu Mat kata tak ajar. Amboi, dia dah pergi sampai Cameron Highland dah bising lagi. Aduh. Cukup-cukup lah tempat sejuk tu Cikgu Mat. Asyik muka dia je. Okeylah, baik. Okey, tanpa kita membuang masa, kita akan umumkan kategori yang pertama. Boleh? Kategori apa dia? Nombor mula? Silat seni asli. Silat seni asli solo putra. Solo putra kreatif. Tangan kosong putra 10 hingga 12 tahun. Solo tangan kosong putra 10 hingga 12 tahun. Saksikan visual ini.
Okey, selesai untuk kategori tunggal regu puteri. Juara-juaranya ialah Regu puteri untuk tempat ketiga, regu puteri 17-35 tahun, Nur Syahida binti Muhammad Syarim, Persatuan Silat Negeri Pahang, Pahang Mahmud. Tempat kedua, Emir Gidah binti Jukirin, Persatuan Silat Cengkam Harimau Ginggun Gambanau, Keningau, Sabah. Ini pendalaman ya. Ini pendalaman Sabah, daripada Sabah. Dan juaranya Nur Syahira binti Ratius, Persatuan Silat Seni Randai Minang, Selangor. okey. Saya kebetulan handphone depan mata. Tadi dia 2-3 mesej yang tanya pasal yang menang ni ada tak ada medal ke, sijil ke. Cuma saya nak bagi pengesahan selepas saya rujuk kepada pengurusi Biro Media. Pengurusi Biro Media, pengurusi kehormat Teragung, Pengurusi Kehormat Teragung Biro Media, Cikgu Helmi. Dia kata ada sijil penyertaan. Semua yang masuk dapat Semua sijil. yang masuk penyertaan. Tak kira menang kalah, tapi medal tak ada. Tapi duit dah ada. Duit tu boleh tempah medal. Okey? Ya. Okey, right. Okey, baik. Kita komen sikit pasal regu puteri. Okey, nampak yang menyertai ini dan pemenangnya juga sebenarnya terdiri daripada atlet-atlet negara. Oh, ya? Ataupun atlet yang pernah bertanding di peringkat paling minima SUKMA. Contoh tadi pemenangnya dah tentulah Syairah Retius tadi, dia adalah pesilat negara. Sebelum ni bekas pesilat negara. Tadi dia dah menang kategori tunggal, ni menang kategori regu pula. Cuma saya nak sebut satu peserta yang daripada Sabah ni. Dia pendalaman Keningau ni satu daerah pendalaman di Sabah. Nama silat pun kita tak pernah dengar. Cengkam Harimau Ginggun Gambanau. Saya pernah pergi melawat tempat ni. Rupanya saya ingatkan cuma silat kecil kampung-kampung aja. Dia ada murid yang ramai dan ramai juga yang menyertai negara sekarang ni. Oh ya. Antara yang sekarang ni menyertai negara kelas B puteri, wakil negara siapa, saudari Nur Syazirah. Asal daripada silat yang sama juga. Jadi dia melahirkan Syazirah. Orang panggil apa? Gumpet. Ada nama gelaran dia tu. Kita ni masa di apa nama dia pergi. Jadi di dalam daerah pendalaman sekalipun ada bakat-bakat terpendam yang selama ni dia mungkin nak menyertai negeri dia susah. Ada pemilihan peringkat negeri yang ditapis untuk jadi juara negeri. Kemudian baru pergi ke Malaysia, baru peringkat awal lagi dah kalah contohnya. Tapi di sini bila dia hantar penyertaan, sebenarnya ramai penyertaan dia hantar. Dia tiga orang. Mungkin di grup yang sama kot, tapi tak ada rezeki yang menang. Yang lain itu hantar penyertaan. Jadi itu menunjukkan bahawa mutu silat di negara kita, walaupun nama silat itu tak pernah dengar, tapi dah mula meningkat. Kan dia dah tersebar luas di serata tempat, malah ke daerah-daerah terpencil sekalipun ada silat dipermainkan. Dan ya, tak mustahil daerah-daerah kecil nanti melahirkan juara-juara dunia juga seperti sebelum ni. Yes. Okey, saya respon sikit tentang komen daripada SC Nespu. Dia minta kalau boleh ada sijil pencapaian untuk yang menang, untuk yang mendapat tempat pertama 2 3. Saya bukan penganjur, saya setuju dengan pendapat dia dan saya akan cuba sampaikan kepada tuan guru utama yang dipertua media kita, Cikgu Helmi, supaya mempertimbangkan bersama dengan Cikgu Kamarul sebagai pengurusi penganjur untuk mengadakan sijil begini, sebab saya setuju pentingnya sijil pencapaian kerana untuk pemarkahan di peringkat sekolah. Penting untuk mereka nak dapat rekod, untuk dapatkan pemarkahan tinggi. Sebab mereka ni ini kebangsaan punya level. Jadi kalau saya pun ada anak murid, saya memang pentingkan sijil begitu. Rasanya kat sijil penyertaan dia tak juga siapa pemenang lain sijil kot kan. Kita akan letak menang juara tempat pertama dan sebagainya. Jadi ada dua sijil lah. Jadi kita akan pertimbangkan juga macam mana. Saya setuju. Saya terima kasih kepada Cikgu AC Nesfu ni kerana bagi cadangan dan juga bagi permintaan untuk semua. Ni wasit juri kita ni. Oh ya, wasit juri. Terengganu. Cikgu Ahmad Nesfu. Jadi apa-apa pun tahniah bagi pihak bagi saya sendiri. Saya ni bukan penganjur. Cuma saya ni tukang sibuk sini je. Cuma saya pada mata saya melihat, saya ucapkan tahniah kepada pesaka Malaysia, terutamanya Cikgu Kamarul, Cikgu Helmi yang bersengkang mata. Saya tengok antara dua orang kuat yang menjadi penganjur dalam benda ni, Cikgu Helmi belakang tabir, tapi kalau depan tabir tak sesuai sebab dia kurang handsome. Tapi Cikgu Helmi antara saya nampak memang selalu bertungkus lumus dalam menjayakan program-program yang pesaka buat. Tahniah bagi Cikgu Helmi, Cikgu Kamarul, bagi wasit juri yang terlibat, bagi
Semua yang terlibat menghantar penyataan, jurulatih, ibu bapa kerana memberi sokongan moral pada anak-anak, tukang pegang handphone, tukang buka lampu dewan, tukang cari tempat dan sebagainya. Benda ni melibatkan connection semua orang. Kalau setakat pesilat tu saja seorang-seorang tak jadi kerja. Jadi saya nampak benda ni ada positifnya kepada perkembangan silat di Malaysia, dan saya sekali lagi, saya orang media. Benda ni bagi saya benda yang unik, yang sebenarnya yes, saya akui inilah dia pertandingan alam maya pertama di dunia yang dibuat oleh persatuan silat kebangsaan yang mewakili kebangsaan tu, yang mewakili negara tu. Dipahamkan Indonesia pun tengah plan nak buat, tapi mahal. Dia nak jangka nak buat dalam bulan ini, tapi ada yuran penyertaan. Tak silap saya $10, $10 Kena bayar. Untuk kena bayar penyertaannya. Yang ini kita penyertaan ni percuma, dan pesaka juga biasanya macam tu. Kita buat pertandingan, buat alam maya sekalipun ataupun pertandingan sebenar, penyertaan tu percuma. Kan? Cuma yang kena bayar tu mungkin penginapannya, makan minumnya, itu saja. Pertandingan itu sendiri penyertaannya percuma. Kita ni subsidi banyak ni. Ya, betul, subsidi kerajaan. Saya beri. Saya nak tarik sekali lagi komen ni. Tahniah Pusaka Malaysia dan terima kasih yang mengajukannya. Daripada Cikgu Habizan. Saya tahu kenapa dia komen, sebab dia tengah seronok. Anak murid dia ramai yang menang. Saya ingat kita kena cukai dia juga. Kena cukai. Pencukaian khas. Saya kalau orang lain saya tak kisah. Habizan semua ni memang tak boleh nak bagi muka. Tak boleh bagi muka. Okey, baik. Alright. Tapi apa pun, saya percaya dengan kejayaan penganjuran begini, saya percaya pesaka akan meneruskannya. InsyaAllah. Ada beberapa cadangan, antara ni kita nak buat pertandingan tempur. Apabila kita dah lepaskan PKP ni, insyaAllah lepas Ogos, 15 Ogos, sekiranya dibenarkan, kita akan buat pertandingan tempur, pertandingan ganda, silat pulut dan muzik silat. Kita ada banyak sebenarnya kategori kat luar sana. Orang silat ni dia ada minat masing-masing. Mungkin ada pertandingan busana macam ni. Pakaian lengkap busana kita ada pertandingkan. Lengkap bukan macam ni. Bukan macam ni. Kita simple je. Ini marah ni kalau tengok ni. Kita menghormati, so kita dengan setanjak ni, dengan tegolok ni, kita menghormati silat tu sendiri sebab ni paling atas dalam silat, insya-Allah. Cuma saya percaya yang tak boleh buatnya tanding lah secara maya. kena main ni lah. Joystick. Kena main joystick lah. Dah tak nak lah, itulah kira macam e-sport. Tak nak. Kita tak nak pergi e-sport. Kita nak betul-betul dia main. Kan? Cuma bagi saya lah, kalau saya lihat benda ni jangan dihentikan, jangan sekadar PKP, sebab dia dapat bagi ruang kepada mereka yang selama ni dia malu nak masuk secara open, ataupun mungkin dia tinggal di tempat yang pedalaman. Dia tak mampu untuk nak, dan dia mungkin tak berpeluang untuk mewakili daerah dia, mewakili negeri dia, tapi dia ada bakat. Tengok macam ni pun, nama-nama yang kita tak kenal pun, nama-nama yang kadang-kadang jauh daripada kita, yang tak pernah kita jumpa sebelum ni, Pahang pun yang masuk pun bukanlah atlet ulung dia. Bukan. Ini atlet pelapis ataupun peringkat persatuan saja. Betul. Jadi satu lagi yang saya nak, sementara ramai masih lagi bersama kita, saya nak ajak bersama, jadikan hebahan ataupun segala apa-apa informasi dalam page Pusaka Malaysia sebagai korang punya panduan. Sebab walaupun ada banyak kelab-kelab ataupun pertubuhan-pertubuhan, NGO yang ditubuhkan untuk mewakili pelbagai jenis silat, tapi tetap Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia ialah yang officially diiktiraf sebagai payung kepada semua pertubuhan silat dalam negara. Jadi apa yang Persekutuan Silat Kebangsaan buat sepatutnya menjadi satu tarikan kepada semua perguruan silat, tak kira di mana anda berada. Dengan syarat anda mendaftar dengan ROS. Itu saja yang paling utama. Dan PJS. Tapi jangan sekadar melihat pesaka sebagai satu platform penganjuran silat sukan semata-mata. Anda silap, kerana Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia ialah satu payung yang menaungi semua aktiviti silat. Dan saya percaya hasil perbincangan dengan Datuk Megat, dengan ramai lagi pimpinan pesaka, memang mereka sedang merancang untuk mengadakan pelbagai aktiviti yang bermanfaat kepada semua lapisan. Tak kira atlet yang tumbuk punching bag, juga kepada mereka yang memegang gendang silat, mereka yang berbusana, mereka yang berkeris dan sebagainya. InsyaAllah tunggu habis PKP, saya sendiri, ini jaminan dari saya sendiri sebagai orang media, sebagai orang yang memang selalu push dia orang ni, saya sendiri akan memastikan dia orang ambil cakna untuk memastikan pesaka lebih fokus kepada pelbagai aktiviti yang bermanfaat kepada semua lapisan selepas ini, insya-Allah. Boleh, insya-Allah. Cikgu Farul, last word. Jap. Ni. Ada lagi.
Azrul, jom cari sponsors, I tolong you. Thank you Kak Ziha. Kak Ziha ni, terima kasih Kak Ziha banyak, ni yang Kak bukan Ziha. orang silat tapi antara saya punya follower tegar ni yang memang memang dia terlibat dengan CSR. Jadi kalau Kak Ziha dah bagi kata-kata begini, saya percaya dia akan usahakan. So Kak Ziha, jom kita buat. Kita bersama dengan pesaka, kita bantu pesaka untuk nak menyebarluaskan aktiviti kebudayaan silat yang sedang semakin hari semakin dilupakan sebenarnya. Kita kena ada peranan untuk nak bangkitkan balik silat dalam Malaysia ni. Betul. Last word, Cikgu Baru? Saya sebenarnya bagi pihak pesaka Malaysia, kita sangat menggalakkan penyertaan semua pihak. Kita sebenarnya tangan terbuka dan kita sangat berlapang dada kepada semua persatuan-persatuan silat di luar sana. Kita tahu kita ada lebih daripada 600 persatuan silat. 600 persatuan silat berdaftar tu hanya dalam rekod dalam buku saya yang saya tulis. Tapi sebenarnya kita ada, tak silap saya, ada lebih daripada itu, mungkin 1000 persatuan silat. Yang kita tidak tahu kewujudannya. Mereka wujud dan bergerak sendiri. Please, mari sertai Pesaka Malaysia melalui pesaka negeri masing-masing, ya. Dan kita akan layan semua permintaan tuan-tuan. InsyaAllah kita ada pertandingan-pertandingan yang lain, seperti yang Azrul kata tadi. Bukan hanya silat olahraga saja, kita akan kembangkan juga silat seni asli, silat seni sekolah-sekolah. Yes, dan lupa nak beritahu, sekolah-sekolah juga kita akan membetulkan mula keadaannya di program Satu Sekolah Silat. InsyaAllah Ogos ni kita akan mula dan kembangkan semula di sekolah-sekolah. Kita masuk ke sekolah-sekolah supaya silat ni boleh jadi satu program rasmi di peringkat MSSM sebagai contoh. Kita ada ketua pengarah yang baru, pengarah BSKK, bahagian sukan, kebudayaan dan co-curriculum. Saudara Zainal Abbas, kalau tuan-tuan kenal, dia pernah bekerja di TV3 sebelum ni. Ada juga Zainal Abbas. Zainal Abbas, dan dia sangat suka membantu silat aktif di sekolah-sekolah. Dan saya harapkan dengan kerjasama itu, sebab kita kena fikirkan akar umbi juga. Kita walaupun kita cuba untuk buat pertandingan pelbagai jenis pertandingan, tapi kita lupa bahawa akar umbi itu ialah sekolah. Yes. Mereka mula dari sekolah rendah, sekolah menengah, masuk ke universiti. Universiti kita ada pertandingan-pertandingan juga, Azrul. Ada banyak pertandingan-pertandingan universiti. Yes, banyak. So kita melahirkan bukan setakat budak pandai bersilat, atlet serba boleh, tapi dia cemerlang dalam pelajaran. Yes. Kita tak ketepikan pelajaran, tuan-tuan. Kita maklumkan bahawa pesaka sangat terbuka. Selepas ini kita akan adakan banyak lagi pertandingan-pertandingan sebegini juga, alamaya ataupun secara live untuk tuan-tuan semua sertai. Dan kalau tak ada pertandingan sekalipun, kita akan buat mungkin satu gathering secara besar-besaran. Semua orang silat dijemput hadir. Akan diumumkan di semasa ke semasa. Follow saja FB Pesaka. Ada program-program tertentu tuan-tuan boleh sertai. Okey, dan bukan sekadar FB Pesaka, mungkin ramai yang tak tahu, kita juga ada channel Silat Malaysia, yang mana channel ni juga antara channel rasmi yang diiktiraf oleh Pesaka Malaysia sebagai channel rasmi silat di Malaysia. Jadi bagi mereka yang sedang menonton, boleh follow YouTube Silat Malaysia, dan kalau korang belum subscribe, like, komen, tekan loceng. Lepas tu kalau korang ada apa-apa bahan-bahan menarik dari tempat korang, apa saja aktiviti korang ke, bakat-bakat muda ke, budak-budak kecil yang main tari ke, korang boleh rekod, hantar kepada saya sendiri. Boleh WhatsApp saya ke, boleh email saya akan edit secara proper dan saya janji akan paparkan. Walaupun siapa yang hantar, dengan syarat dia ialah pertubuhan silat yang berdaftar dengan ROS. Mesti berdaftar. Yang berdaftar, yang dikenali oleh pesaka sebagai persatuan silat yang memang disahkan mempunyai sijil ROS. Okey? Jadi saya kira itu je. Itu saja. Cikgu Ilmi ada apa yang nak tambah? No informasi terbaru? Tak ada nak bagi apa-apa hal ni? Tak ada ya? Ke nak nampak muka sikit? Tak ya? Tak ya? Okey, baik. So sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam pencerita pula. Salam Silat Malaysia. Salam Silat Malaysia.